Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, hari ini kita akan belajar dalam bidang akidah. InsyaAllah, hari ini kita akan masuk pembelajaran ke-11. Unit yang pertama di bawah tajuk Al-Qadir. Jom kita belajar bersama-sama. Al-Qadir. Al-Qadir adalah nama Allah yang ke-70. Apa maksud Al-Qadir? Okey, kita lihat dari dua aspek, iaitu bahasa dan istilah. Al-Qadir pada bahasa ialah yang menentukan. Pada istilahnya pula, Al-Qadir bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah yang maha berkuasa menentukan sesuatu berdasarkan kehendak atau iradahnya. Allah maha menentukan sesuatu perkara. Contohnya seperti ajal maut, jodoh dan macam-macam lagi. Semua itu ditentukan oleh Allah. Dia Allah yang berkuasa sepenuhnya ke atas seluruh alam ini. Dalil nakli Allah bersifat Al-Qadir. Dalam surah Al-An'am ayat 65 telah menceritakan bahawa Allah menunjukkan kekuasaannya melalui azab-azab siksa yang didatangkannya. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru 'ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Maksudnya, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu azab siksa, iaitu bala bencana dari sebelah atas kamu. Contoh, ribut taufan dan angin kencang. Aw min tahti arjulikum, atau bawah kaki kamu. Contoh, macam gempa bumi dan tanah runtuh. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau ia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terhadap sebahagian yang lain. Contoh yang paling jelas yang kita dapat lihat sekarang adalah perselisihan faham yang berlaku dalam politik atau di kalangan pembesar-pembesar kita. Berlakunya rasuah, berlakunya perselisihan pendapat, perpecahan kaum dan sebagainya. Yang kaya makin kaya dan yang miskin pula makin miskin. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya kamu memahaminya. Dalam ayat ni, Allah suruh kita tengok bagaimana cara Allah menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya dalam pelbagai cara di dunia ini supaya kita semua manusia faham. Maka betapa jahilnya lah orang yang masih tak dapat sedar, yang masih tidak dapat mengetahui, sedangkan sudah beribu cara yang Allah tunjukkan kepada kita. Allah bersifat Al-Qadir. Allah menguasai seluruh alam, meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Allah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, segala yang ada di planet-planet ini, semua milik Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 61, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhara asy-syamsa wal qamara. Dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya. Yang bermaksud, matahari dan bulan yang sentiasa memberi manfaat kepada kehidupan kita. La yaquluna Allah. Sudah tentu mereka menjawab Allah. Mereka sudah tahu bahawa Allah sahaja yang berkuasa untuk menciptakan segala yang ada di alam ini. Fa anna yufakun. Maka, bagaimana mereka tergamak berpaling? Mereka sudah tahu bahawa Allah yang berkuasa untuk mencipta yang ada di alam ini seperti bintang, bulan, cakrawala, matahari dan sebagainya. Mereka sudah tahu tentang semua itu. Tetapi, bagaimana mereka tergamak berpaling? Sedangkan mereka tahu Allah yang berkuasa. Mereka masih hendak menafikan lagi kenyataan tersebut. Surah Al-Jathiyah ayat 5 membuktikan bahawa Allah berkuasa menukarkan siang dan malam.
firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pertukaran malam dan siang silih berganti. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizq, dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu ia hidupkan dengannya tumbuhan di bumi sesudah mati. Contohnya di tanah tandus, Allah turunkan hujan, kemudian tanah itu bertukar menjadi tanah yang subur. Wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun, serta pada peredaran angin, semuanya itu mengandungi tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya serta keluasan rahmatnya. Bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Siapa kaum yang mahu menggunakan akal fikiran itu? Mereka ialah orang bijak pandai yang akan memanfaatkan rezeki-rezeki tersebut. Orang yang tidak menggunakan akal pula akan menyalahgunakan rezeki tersebut. Inilah yang menyebabkan pencemaran, pembaziran dan sebagainya kerana mereka tidak bersyukur. Yang ketiga, Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi. Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 99 yang bermaksud, Awalam yara anna Allahu allazi khalaqas samawati wal ard. Tidakkah mereka memerhati bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi? Qadirun ala ayyuka mislahum. Berkuasa menciptakan orang yang seperti mereka dalam bentuk yang baharu. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Sedangkan dia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Pada dalam itu, orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Dalil tersebut menguatkan lagi bukti bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Memang sudah nyata bahawa tiada makhluk lain lagi yang menciptakan melainkan Allah SWT. Jadi, bukti yang Allah bersifat Al-Qadir tidak dapat dinafikan lagi kerana segala yang ada di dalam Al-Quran telah menjelaskan semuanya. Keempat, Allah berkuasa mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul, seperti Nabi Musa yang mendapat kitab Taurat, Nabi Daud yang mendapat kitab Zabur, Nabi Isa yang mendapat kitab Injil, dan yang terakhir sekali, mukjizat terbesar iaitu kepada Rasulullah SAW yang mendapat Al-Quran Al-Karim. Dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an, berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan setanding dengan Al-Quran ini. Kumpullah banyak mana manusia sekalipun, jin-jin yang hidup di alam ini, di dunia ini, untuk menandingi Al-Quran. La ya'tuna bimisli, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang setanding dengannya. Takkan dapat pun sebijak mana pun seseorang itu, tetapi masih tidak dapat menandingi Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Bantulah, kerjasamalah. Bagaimanapun mereka tidak akan dapat menandingi Al-Quran kerana Al-Quran itu ialah kitab suci yang amat tinggi nilainya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 18, ada menyatakan bahawa Allah menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Sukatan yang tertentu itu macam mana? Jika ditakdirkan oleh Allah di satu-satu tempat itu akan turun hujan lebat, maka lebatlah hujan yang akan turun. Jika sikit pula, maka sikitlah yang akan turun. Ayatnya berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami menjadikan air itu menetap di bumi. Menetap di bumi itu seperti apabila hujan turun, ia akan mengalir ke sungai-sungai dan laut-laut. Kemudian ia akan dimanfaatkan oleh orang di sekeliling, masyarakat di sekeliling untuk kegunaan harian, seperti mandi, minum dan sebagainya.
Kemudian ayat itu bersambung, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Macam mana Allah menghilangkannya? Maksudnya Allah boleh menarik air hujan itu pada bila-bila masa sahaja. Dalam sekelip mata boleh panas terik semula. Bukti Allah bersifat Al-Qadir yang keenam ialah Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Contoh, sebuah kisah menceritakan seekor kambing yang pernah memberi isyarat kepada Nabi. Haiwan itu memberitahu Rasulullah untuk tidak makan dagingnya kerana tubuhnya mengandungi racun yang dimasukkan oleh seorang wanita Yahudi. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Allah menghendaki jika sesuatu itu akan terus hidup ataupun mati. Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 40, "Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhil mauta." Maksudnya, adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Ayat ini menunjukkan bahawa sekiranya Tuhan itu benar-benar berkuasa, maka dia boleh menghidupkan semua orang yang mati. Kalau kita tengok zaman sekarang, banyak Tuhan-Tuhan yang palsu. Kita boleh tahu sendiri jika benar dia Tuhan, dia mesti boleh menghidupkan orang yang mati kan? Oleh itu, di dunia ini hanya ada satu je Tuhan, iaitu Allah.